ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan melakukan segala suruhannya. Khutbah kita pada hari ini bertajuk mengenali ajaran sesat dan menjauhinya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran sesat bermaksud sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut berdasarkan ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Munculnya ajaran sesat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah yang pertama, wujudnya golongan musuh-musuh Islam yang sentiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari agama Islam yang benar serta merosakkan akidah kita. Namun Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga agama yang diredainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka yang demikian itu. Yang kedua, ajaran sesat juga wujud kerana memenuhi kepentingan individu-individu tertentu untuk mendapatkan kedudukan, pengaruh, pangkat, harta dan sebagainya dalam kalangan manusia. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran sesat memiliki beberapa ciri yang boleh dikenal pasti oleh kita semua. Antara ciri-ciri ajaran sesat secara umum adalah seperti berikut. Pertama, mencemar kesucian Al-Quran. Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian Al-Quran ialah sikap atau tindakan biadab mempertikaikan kebenaran Al-Quran serta membuat penafsiran menyeleweng tanpa merujuk tafsiran ulama-ulama tafsir yang mu'tabar di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Selain itu, mendakwa wujudnya kitab suci lain selain Al-Quran atau mendakwa bahawa Al-Quran yang sedia ada tidak lengkap atau mempunyai kekurangan. Kedua, menolak atau tidak menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih walaupun terbukti kesahihan hadis-hadis tersebut di sisi para ulama hadis. Mereka menolak ilmu hadis dan mendakwa semua hadis yang telah dinilai sahih oleh ulama hadis tidak boleh dipercayai kesahihannya. Bahkan mereka menolak hadis sebagai sumber pengambilan hukum dan amalan agama. Fahaman atau slogan seperti ini dibawa oleh golongan anti hadis dan golongan yang menolak hadis sebagai hujjah. Malangnya, ada di kalangan mereka yang beramal dan berhujjah dari sumber-sumber yang boleh diguna pakai untuk kepentingan diri mereka, seperti mimpi atau ilham tok guru, khayalan, jelmaan syekh dan sebagainya. Ketiga, membuat beberapa dakwaan yang menyalahi syarak, seperti mendakwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan syariat atau amalan kepada para wali.
Para wali boleh berjumpa Nabi SAW pada setiap malam. Mereka juga mendakwa bahawa tidak boleh meminta terus kepada Allah melainkan melalui wali. Wali yang telah mati dikubur berkuasa untuk memberi perlindungan. Ayat hukuman terhadap Abu Lahab sekadar peringatan sahaja. Maksudnya Abu Lahab terselamat dari azab seksaan. Nur Muhammad dan Nabi SAW telah ada sejak azali. Imam Mahdi pula berada dalam gua bersama 99 khalifah dan gua dijaga oleh para jin. Tarian pusing sebagai pembukaan ilahi dan pelbagai dakwaan sesat yang lain. Keempat, menyeru atau meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW yang telah wafat dengan menyeru perkataan madad ya Rasulullah, tolonglah wahai Rasulullah, dan juga kepada cucu Nabi SAW dengan menyebut ya Husain, berilah pertolongan kepada kami. Ada juga meminta pertolongan kepada para wali yang telah wafat dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara ajaran-ajaran yang difatwakan sebagai sesat oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis ialah ajaran batiniyah. Ajaran batiniyah yang menganggap kesemuanya selain Allah tidak wujud. Yang wujud hanyalah Allah. Begitu juga ajaran Allah itu menjelma di dalam makhluk, atau makhluk itu jelmaan Allah, atau Allah telah bersatu dengan makhluk. Memisahkan hakikat daripada syariat sehingga membolehkan seseorang terlepas daripada syariat Islam dan menafsirkan Al-Quran tanpa panduan disiplin ilmu tafsir yang mu'tabar sehingga menyelewengkan maksud nas daripada konteks yang sebenar. Kesemuanya ini merupakan kesesatan yang nyata. Ajaran seperti ini bertujuan menghancurkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ajaran inilah lahirnya kepercayaan seperti: pertama, Allah itu zat dan manusia itu sifat. Allah menjelma pada wajah manusia, binatang, pokok, wajah guru dan seumpamanya. Kedua, sesiapa yang sampai pada maqam tertentu atau belum sampai pemahaman tertentu tidak perlu mengikut syariat Islam, seperti tidak perlu menunaikan salat kerana mencapai maqam atau kerana belum mencapai khusyuk. Ketiga, Dajjal itu tiada. Ia hanya bermaksud nafsu jahat manusia semata-mata. Maksud sebenar syurga adalah hati yang mengingati Tuhan. Bidadari dan sungai madu di dalam syurga adalah tidak wujud. Keempat, Allah menciptakan manusia bukan untuk menyembahnya, tetapi kerana Allah merindukan mereka. Kelima, Abu Jahal adalah kekasih Allah. Jika ajaran batiniyah ini diterima, maka tidak ada lagi perbezaan antara tauhid dan syirik. Syariat akan terbatal. Al-Quran akan ditafsirkan mengikut kehendak sendiri tanpa panduan ilmu, dan segala ajaran Islam akan dipersendakan atas adayan kerohanian. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ajaran sesat boleh memberi kesan yang amat buruk terhadap diri kita sebagai Muslim, kerana ianya akan merosakkan akidah kita, menyebabkan minda kita menjadi tertutup, menimbulkan sifat fanatik atau taksub kepada guru serta ajaran sesat tersebut dan bertindak secara tidak waras. Antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk membendung ajaran sesat ialah: yang pertama, kita hendaklah mempelajari, memahami serta berpegang teguh dengan akidah Islam yang sebenar. Yang kedua, sebagai Muslim, kita mestilah berhati-hati dengan ajaran yang jelas menyalahi dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Yang ketiga, ajaran-ajaran yang telah difatwa dan diwarta sesat oleh pihak Jabatan Mufti Perlis mestilah selalu dipantau dan diawasi oleh pihak berkuasa agama agar tiada individu lain lagi yang akan terjerumus dan terbabit dengannya. Ingatlah, sesungguhnya Islam adalah agama yang jelas kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halik. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bima 'arraftum
min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajis. Artinya, sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu petunjuk yang terang, malamnya seperti siang. Tidak ada yang berpaling darinya setelah ketiadaanku, melainkan dia akan binasa. Barang siapa di antara kamu yang masih hidup, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan. Maka kamu wajib berpegang teguh dengan apa yang kamu ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerham kamu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillah wahdahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seseorang yang berilmu serta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman agama Islam yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah berikan kefahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tanpa ilmu pengetahuan dari petunjuk Allah dan Rasulnya, hidup kita akan berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Kerana ilmu dari petunjuk Allah itu adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi SAW dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10 wa hatta anhu 10 khati'at." Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera,
dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah hubungan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.